Hari ni Acap ada something special nak bagi tahu korang. Okey, Acap tahu zaman sekarang ni kita susah gila nak jana pendapatan kan. Nak jana pendapatan lebih apa tak lagi. And kalau kita dah dapat pendapatan tu, of course sedikit daripada saving kita tu kita nak invest. Tempat yang bagus, tempat yang meyakinkan memang susah. Sebab sekarang guys, banyak gila platform trading ni yang ada dekat internet apa semua kan. Tapi the best part hari ni, Acap ada terjumpa satu platform, trading platform ni yang sangat-sangat meyakinkan dan berpeluang untuk korang jana pendapatan lebih kat situ. Pocket Option. Kalau korang nak tahu lagi kan kenapa Acap cakap Pocket Option ni sangat meyakinkan, dekat seluruh dunia active user dia sahaja dah melebihi lebih daripada 1 juta active user guys. Diorang ni telah pun membantu almost 95 negara orang-orang yang nak trading ni kan. And kalau korang nak tahu purata trader-trader yang ada dekat dalam Pocket Option ni, dia punya gaji sebulan berapa guys? $850. Apa yang Acap suka dekat Pocket Option ni guys, kalau korang nak tahulah, dia orang ada lebih 100 tempat untuk korang melabur dekat situ guys. Kat situ ada crypto, ada stocks and pelbagai lagi guys. And paling best sekali, diorang juga menyediakan hampir 50 cara untuk korang buat deposit. Tak kisahlah kau nak pakai bank ke, kau nak pakai online ke, tapi semuanya memang mudah. Senang cerita, interface dia memang kau do lah. Senang nak deposit serendah $10. One more thing guys, support device diorang memang 24/7 lah. Maknanya memang hari-hari kalau korang tak faham, korang tak jelas, senang je korang klik dekat situ, diorang akan bantu korang sampai korang faham apa yang korang tak faham. Best sekali guys, feature ni yang paling gempak guys, di mana dia membezakan yang ini dan juga broker-broker yang lain, iaitu feature S5 akan bagi korang selaju 20% lagi fast daripada broker-broker yang lain. Lagi laju lah, senang cerita. Expiration time dia telah pun dikurangkan daripada 60 second ke 5 second sahaja guys. And guys, katalah kalau korang tak nak invest dulu, korang nak lag dulu, korang nak belajar dulu, jangan risau guys, diorang ada juga demo version di mana korang akan dapat 10,000 guys dolar untuk korang belajar macam mana nak trade. And bila dah power nanti, korang dah boleh create korang punya keuntungan, and then korang boleh main dekat the real game dekat sana. So guys, korang yang tunggu lagi, sebab pelaburan kita hari ini boleh membantu kita di hari esok. So korang klik link dekat description and pergi ke Pocket Option dan mula trading. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau kita nak cerita pasal hospital guys, pelbagai kisah yang tersembunyi dan juga yang nyata mungkin dilalui oleh para keranamu. Okey, kita punya para frontliner, dan ada juga kisah-kisah yang mungkin menyeramkan dan pernah dikongsikan kepada kita semua. Dan malam ni kita akan berkongsi tentang dua cerita. Dua cerita, satu cerita tentang Wat bersalin, and another cerita panggilan daripada bilik mayat guys. So seram gila lah bila kita dah intro macam ni. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan bell notification. Kita roll intro macam biasa guys. What chow lu? Oi, awal now. Roll it. Cerita yang dihantarkan oleh Abang Azri, seorang penjaga bilik mayat yang sudah hampir 13 tahun bekerja di situ. Kejadian ni berlaku ketika dia di usia ke-8 tahun dia berkhidmat dekat hospital ni. Okey. Dia tak nak bagi Acap bagi tahu hospital mana, so Acap kena ikutlah apa yang dia minta. So, cerita dia adalah di mana satu ketika ni dia terpaksa bekerja seorang diri guys, which is shift dia time tu dia sepatutnya berdua, tapi partner dia ni terpaksa orang kata apa, cancel, tak dapat datang kerja disebabkan ada hal-hal kecemasan. So Azri tu kata waktu tu memang dia tak ada choice, memang nak tak nak, sihat ke tidak, dia kena datang kerja juga. Dengan cerita, si Azri ni pun sampai menggantikan shift pada pagi tu. Okey, pagi tu waktu tu 7
7 pagi macam tu. Okay, benda ni siang guys, 7 pagi macam tu. And then dia pun duduklah seorang diri, gantikan budak shift malam semalam. Okay, tutup. Faham Dia kena bekerja daripada start 7 pagi sehingga ke 8 malam. Lepas tu dia kata masa dia sampai tu memanglah orang kata apa, tak ada apa-apa yang merinding berlaku dah kan. Dia pun macam duduk, dia bersihkanlah mana yang patut. Pada waktu tu dia kata ada ada dua package masuk. Dua package ni kalau dalam bahasa hospitalnya jenazah lah. Ada 2 jenazah masuk pada tengah hari. Satunya meninggal akibat bunuh diri, yang kedua meninggal akibat kemalangan jalan raya pada waktu tu. Bukan hari itulah, hari yang lain kot. Hari semalam kot, macam tu lah lebih kurang. Aku pun tak clear sangat apa yang Abang Azri tu cakap, tapi lebih kurang macam tu lah. Memang dia punya ketugas lah untuk dia pergi masukkan package tu ataupun packaging tu ke dalam peti ais tu lah. So nak jadikan cerita, and dia pun bagi tahu kita bahawa mayat ataupun jenazah salah satu daripada itu, which is yang masuk ketika petang hari akibat kemalangan jalan raya, adalah budak yang berusia 9 tahun, budak lelaki. So dia meninggal dunia lah kemalangan jalan raya. Mak ayah dia tak sedarkan diri lagi. So macam tu lebih kurang. Okay, kita plus minus lah, kita tolak tepi cerita tu, kita jam tu Abang Azri dia punya cerita. Okay, waktu tu menurut dia baru saja selesai masukkan jenazah ni ke dalam peti ais tu. So bila dia nak masukkan, dia kata sebab petang tu nanti akan ada ahli keluarga si mangsa ni untuk datang buat pengecaman mayat. So dia kena simpan dulu, takkan letak kat luar kan. So dia kata lepas tu dia bersih-bersihkan kawasan-kawasan yang dia letak, and then dia pergi ke arah Singki. Okay, menurut dia pada waktu tu jam dah lebih kurang pukul 4 lebih macam tu. So dia kata dia basuh perkakas yang dia dah pakai. Masa dia basuh perkakas tu, dia terdengar bunyi azan dikumandangkan. So dia macam okay, dah masuk asar lah waktu tu. Dia ambil semayang, and then dia pun semayang. So dia kata memang biasalah orang yang jaga bilik mayat ni, diorang tahu pot semayang diorang kat mana. And macam biasa juga guys, dia kata kalau kau semayang tu cap, kau memang akan rasa ada makmum dekat belakang kau. Dia kata macam tu. So benda tu aku sebagai orang yang dah 8 tahun kat situ, aku tak ada lah rasa seram sangat. Tapi bila benda tu datang, aku rasa something yang sangat-sangat seram jugalah, senang cerita. Okay, dia kata waktu dia tengah solat, dia kata memang obviously dia rasa macam bulu roma dia meremang tiba-tiba. So menandakan dia ada makmum waktu tu. Tapi dia abaikan semua tu, and then dia teruskan solat asar pada waktu tu. So waktu dia dah habis solat asar sampai ke rakaat yang terakhir, yang sebelum dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum ditoleh ke kiri, at last tu, mula dia kanan dulu, and then masa toleh ke kiri, dia kata bila dia toleh ke kiri, dia akan pandang terus ke arah pintu. Dan waktu tu cap, aku toleh ke kiri, kau tahu tak cap, aku ternampak ada satu budak kecil tengah intai aku daripada pintu tersebut. Dia macam ni pintu, budak tu macam macam tu. Memang jelas gila cap. Gantung ni waktu tu memang tutup lah. So memang dia takut lah, dia seram lah kan. Kau bayangkan kau bagi salam, kau tengok sana ada orang tengah tinjau kau. Dia pun angkat sejadah dia, and then dia nak letak kat tempat gantung sejadah tu. Waktu tu masa aku dah sampai kat tempat gantung sejadah tu cap, aku letak sejadah tu, lampu bilik surau tu terpadam secara tiba-tiba. Macam tu. Aku berdiri tegak je lah. Seram kan. Dalam tu dah sorang-sorang. Dia pun letak sejadah tu, and then dikeluarkan phone dia waktu tu. So dia buka lah flashlight tu. Dia jalan sampai ke arah switch lampu tu. Dia pun pelik. Dia kata masa aku sampai dekat switch lampu tu cap, switch lampu tu dalam keadaan padam. Kau faham tak? So maknanya ada orang usik lah. Aku macam setahu aku kat dalam ni aku je. So aku pun buka switch lampu tu, aku matikan flashlight. So aku keluarlah ke arah pintu untuk pergi ke bilik mayat tu tadi. Masa aku keluar daripada surau tu cap, sekali lagi lampu dalam surau tu terpadam. Aku dah macam lain macam ni kan. Aku pun keluar balik ke arah pintu surau tu. Aku tengok dekat belakang switch tu, sekali lagi cap, switch tu macam tendang ke atas. Siapa yang usik ni siap? Waktu tu aku tak sedar hati, tapi aku biarkan je lampu dekat dalam surau tu tak menyala. So aku pun pusing ke arah bilik mayat tu untuk berjalan ke arah
tempat kerja aku tu lah. And masa aku berjalan ke arah tempat kerja aku tu, lampu belakang tu tadi terbuka, menyala. Lampu pula mambang waktu tu kan. So dia pun macam hantar lah, dia kata macam tu. So dia pun duduk, dia pegang pen and then dia update lah tentang package-package yang masuk pada waktu tu. And dia kata masa aku tengah update tu Cap, kau tahu tak apa yang jadi? Aku cakap apa? Aku rasa Cap, kaki aku waktu tu seperti dipegang oleh sesuatu dekat bawah meja. Aku rasa sejuk gila Cap waktu tu. Macam ni. Dia macam laju tapi aku terasa. Aku macam tu lah. Dia terperanjat lah kan. Kalau aku pun dah sorang-sorang sejuk dalam tu. Lepas tu ada tangan sejuk pula pegang kaki. Aku dah macam aku pun tinjau kat bawah. Aku tinjau dekat bawah. Tak ada apa-apa. Oh, tak boleh jadi ni hantu ni. Siang-siang pun ada. Aku tak cakap macam tu Cap pada waktu tu. Pada waktu tu time dah nak pukul 5 lebih lah. And lepas dia aku cakap macam tu, kau tahu tak? Kat depan aku tu ada peti ais yang simpan jenazah tu. Pintu dia terbuka sendiri Cap. Oh, dahsyat Mat, dahsyat. Terbuka sendiri. Masalahnya kau tahu je lah, pintu untuk letak jenazah tu bukannya ringan. Memang kena ada satu force untuk dia terbuka sendiri. Tapi Cap, out of nowhere, aku tak usik. Aku kat sini, meja ni, ni lebih kurang lah. Dia punya jarak terbuka. Pula dah. Dia dah, aduh, kenapalah lutut dah lemah lah kan. So dia pun bangun. Dia kata waktu dia bangun, dia nak pergi ke arah mesin tu ataupun peti tu. Sekali lagi Cap, aku punya kaki ni rasa seperti diusik sekali lagi. Ni kaki dia, dia kena usik macam ni. So dia macam sekali lagi lah. So bila dia pergi dekat arah tempat yang dia kena usik tu, dia tengok bawah tak ada siapa-siapa. And waktu dia bangun daripada dia punya bongkok tu, dia tengok ke arah peti ais tu, pintu peti ais tu Cap tak terbuka, tak terusik pun waktu tu. Uish, aku macam apa hal ni kan? Apa masalah ni kan? Apa yang dia nak kacau ni? So dia kata waktu tu aku pun ambil air dan aku baca. Lepas tu aku jalan dekat keliling bilik mayat tu. And sampai je aku dekat peti ais tu, kat area kawasan tu, aku berdiri depan tu. Aku tengok kiri, aku tengok kanan. Waktu tu Cap, aku terdengar ada satu suara. Buka lah bang. Macam tu. Sayup je suara tu. Buka lah bang. 2 kali aku terdengar. Tapi tu memang aku tak layan lah. Aku pun pusingkan badan aku ke belakang dan membelakangkan peti ais tersebut. Dan aku berjalan ke arah meja aku tu tadi. Aku duduk tapi mata aku masih lagi tak lepas ke arah peti ais tu. Dan waktu aku pandang peti ais tu, sekali lagi Cap, pintu peti ais tu terbuka and berlarilah aku keluar. And then aku dapatkan ada beberapa pegawai doktor kat depan tu. And aku memang time tu dalam keadaan yang sangat-sangat takut dah. So aku pun cerita kat doktor tu masuk. Masa doktor tu masuk, kita orang bertiga lah waktu tu. Ada MA, ada seorang doktor kan, dengan dia lah masuk ke dalam bilik tu untuk tengok keadaan. Kau tahu tak Cap, masa aku masuk bilik tu Cap, dekat belakang surau tadi tu, lampu tu terbuka tertutup. And pintu peti ais yang ada dekat dalam tu semuanya terbuka luas Cap. Time tu aku speechless gila. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku cakap dengan doktor tu, nampak doktor, saya tak tipu doktor. Nampak dia orang main-main doktor benda ni. Lepas tu doktor tu kata tak apa, panggil ada satu pakcik ni, dia guard lah dekat situ untuk bantu. And then dibantulah apa yang boleh. And alhamdulillah tak ada apa-apa yang jadi. Kita orang tutup balik semua macam biasa. Dan itulah kisah yang dikongsikan oleh Abang Azri kepada kita melalui pengalaman dia bekerja di hospital tersebut yang sudah pun 13 tahun dah sekarang. Alhamdulillah abang tu masih lagi kerja kat situ. Tapi kalau aku dekat situ, calo bete. So kita nak pergi ke cerita yang kedua guys. Cerita yang kedua ni biasanya orang takut, orang seram. Sebab sekarang Acap jahat sikit. Dia cerita sikit je, sekejap lagi pap, dia potong pergi bersambung. Pap, dia potong pergi bersambung. Dia bersambung pun tak tahu bila dia sambung tu. Tapi tak ada. Untuk kali ni tak ada bersambung. Aku dah cakap siap-siap dah guys. Alright. Tak. Gurau. Korang ni nak serius je. Yelah, aku dah buat cerita seram, kau tak kata tak seram. Kan? Lepas tu aku buat cerita kelakar, kau kata tak kelakar. Kau nak apa sebenarnya? Okay. Sebelum Acap nak pergi ke cerita nombor 2 ni, Acap nak bebel sikit lah guys. Okay.
Okey, macam ni cerita dia. Acap kan Acap selalu dengar ataupun Acap selalu dapat cerita-cerita yang korang hantar kan. Okey, jujur Acap cakap lah kebanyakan yang hantarnya 80% lah guys adalah melalui cerita yang confirm akan ada kerasukan. Which is orang tu dia nampak something, dia kena rasuk, and then ada perkacauan berlaku, pergelumangan berlaku, and then diorang nak settlekan, diorang adalah panggil ustaz apa semua, and macam tu lah kebanyakan cerita dia macam tu. Bukan kata Acap nak cerita yang pam memang betul-betul pom di depan mata kau, tidak lah kan. Tapi kalau cerita katanya rasukan tu menjadi, okey lah. Tapi kalau dah terlalu banyak sangat Acap duk cerita pasal kerasukin, korang pun bosan, betul tak kan? Orang duk minta Acap cerita-cerita hantu yang rare, tapi kalau Acap asyik tarik benda yang sama je, so ya macam mana kan? Tapi tak apalah, Acap tak salahkan siapa yang hantar. Terima kasih kepada yang hantar. Cuma yang menonton ni dah lah tak hantar cerita, duk ngomplain je. Ada seorang tu apa Marhain kat bawah tu, tak. Go. Just kidding man, just kidding. Awak komplain pun awak masih lagi tengok video saya. Saya appreciate sangat-sangat. Okay, kadang tu saya bergurau je kat story IG tu, saya suka bergurau, saya suka macam orang kata menyakat. Kalau kata orang Melaka, aku suka menyakat budak-budak ni kan. So okay, so itu je lah Acap nak bebel, tak ada apa sangat. Okay, alright, so untuk video yang kedua ni ataupun cerita yang kedua ni Cap gang, kita nak cerita pasal satu nurse ni. Dia ini pun dahsyat. Korang pernah masuk I mean, kalau mungkin lah korang dah berkahwin, mungkin korang tahulah kot macam mana ruangan ataupun ward orang-orang ataupun wanita-wanita yang dah bersalin. Confirm lah kan dekat sebelah dia ada baby. Ataupun kalau yang private hospital tu, dia orang memang lebih kurang je pada aku. Cuma dia orang ni dibezakan dengan katil lah and bilik. Kalau macam private ataupun hospital swasta mahal tu, mungkin satu bilik tu satu. Tapi kalau dekat hospital kerajaan memang banyak lah. Okay, so benda ni jadi dekat hospital private, hospital mahal, hospital swasta. Kau ingat apa? Hantu ni cikai-cikai, dia nak attack hospital kerajaan dia. Hospital swasta dia tak nak attack. Tak ada. Hantu ni tak kira lu kaya, lu tak kaya, gua mau serang, gua serang. Dia macam tu. Dia macam CEO batu senang-senang. Tiba-tiba ada kat belakang. Oi, aku minat dia tu. Okay, alright. So, kita cerita pasal akak ni. Nama dia Akak Liza, ataupun nama betul dia Liza benda tah, tapi dia panggil aku dia suruh aku panggil antara Ila ataupun Liza. So aku rasa Liza lagi senang Alright. Liza ni dia merupakan seorang nurse tau dekat hospital swasta. Dia lah salah satu hospital swasta ni. Okey, benda ni jadi ketika dia ni baru je habis cuti. Senang cerita, dia ni contoh dia dah cuti 3-4 hari, and then dia pun masuk bekerja tanpa dia tahu apa-apa yang terjadi pada 4 hari tersebut. Okey, dia waktu tu masuk shift malam guys. Ini betul cerita tu. Bila cerita je shift malam. Bila shift malam tu masuk, dia pun starting lah check file apa semua. Dia ada borak-borak dengan kawan-kawan dia, ada apa-apa update terbaru ke apa, ada pesakit macam mana ke apa. And then dia pun buka ada satu file ni, nama-nama pesakit 1 sampai 15 tak silap Acap. Kata 1 sampai kata 15 lah, sebab dia jaga dekat ward-ward bersalin. So dia kena tahu siapa dia punya patient and pukul berapa yang dia orang masuk, bayi dia punya condition macam mana. Dia kena tahulah semua benda tu. So dia macam study balik untuk tengok mungkin ada update-update terbaru. And menurut Kak Liza juga, dia kata ada beberapa penambahan ibu yang baru saja melahirkan anak. Contohnya masa dia masuk dulu, update last adalah pada katil ke 11 ke 12 lebih kurang. 11 lah kita letak. So maknanya daripada 12 sampai 15 ni kosong. Okey, nak jadikan cerita pada waktu tu dia bertugas bertiga dengan nurse-nurse yang lain lah. Cuma dekat hospital tu, kalau Acap nak bagi korang hint, hospital tu dekat KL tau guys. Dia ada tiga partition, 3 pembahagian. Okey, kat sini 1 sampai 15, and belah sini 16 sampai 25. Dia ada 25 bilik dekat situ. Besar tu hospital tu. Akak pergi daripada katil 1 sampai katil 7, tak ada masalah lah Acap. Tapi Acap ni tapi akak ni jenis yang excited gila bila jumpa baby. Kau tahulah bau baby tu macam mana Cap. Memang best kan. Kau bau yang kau takkan dapat bau syurga, senang cerita. Okay, so waktu tu akak macam dah settle,
Akak duduk balik dekat reception tu lah, dekat meja akak tu. So akak pun borak dengan akak punya partner ni. And then waktu tu kawan akak ni dia ada cerita, dia kata ada satu patient yang dekat bilik-bilik ni, dia tak ingat tahu bilik berapa dia kata. Tapi patient tu sekarang tengah orang kata apa, tengah bertaruh nyawa dekat dalam ICU, dekat dalam ni lah labor room tu, sebab dia baru je masuk masa akak sejam selepas akak masuk kerja tadi. Contoh akak masuk kerja pukul 5, so pukul 4 tu dia baru masuk labor room lah, dia kata. Sampai sekarang tak keluar lagi kak, tak ada berita, dia kata macam tu. Oh ya ke? Dia kata baru tu takkan dia pergi 12, dia mesti akan masuk 11 ke 11 ni. Budak ni kata tadi yang kat dalam labor room tu tak sempat nak update. Akak kata macam tu. Tapi akak pun macam tak adalah kata fikir banyak sangat. Akak pun pergi masuk ke bilik ke-12. So masa akak masuk ke bilik 12, akak borak lah dengan orang tu apa semua. And then dah sudah check up, akak keluar. So masa akak keluar tu cap, akak nak pergi balik dekat meja akak tu untuk pergi tanyalah budak tu apa yang bilik 11 ni apa status dia. So masa akak berjalan melintasi bilik ke-11 tu cap, akak terdengar bunyi bayi merengek daripada kat dalam tu. Akak macam tu, ada orang ke dalam ni? So akak pun buka pintu yang ke-11 tu. And then dekat dalam tu ada seorang ibu dan juga seorang bayi yang sedang menangis dekat tepi dia. Mak dia macam tengah tidur tau. So akak pun macam, alamak, anak dia ni nak susu ke apa? So akak pun masuk ke dalam. And akak pun kejut lah maknya. Puan, minta maaf ganggu, ni anaknya dah menangis ni, nak susu mungkin, macam tu. So akak tu pun macam terpinga-pinga. Akak tu bangun, akak tu angkatlah baby tu. And then saya tolonglah dia apa-apa, and then letak kat sebelah dia, and disusukan pada waktu tu. So akak pun borak lah dengan dia, ni nama apa? Dia kata nama saya Ila. Oh Ila. Ni kat sini tak ada detail ni, doktor ni lupa nak letak ni. Tapi tak apalah, akak check dulu akak check dulu. Okey. Semua okey tak? Tekanan semua okey, ada rasa pening-pening apa sahaja. Dia tanyalah benda-benda yang doktor tanya biasanya. And then waktu tu cap, tiba-tiba akak dengar bunyi satu bunyi yang agak pelik pada waktu tu, which is macam bunyi angin tapi dia ketuk ke arah tingkap. Dia macam macam tu. So akak pun macam tak adalah layan, sebab akak tengah leka borak dengan patient tu. So waktu tu lepas dah sudah apa semua check up, akak tengok okey. And then akak pun angkat baby tu untuk akak letak kat tepi lah, akak nak tolong dia. And waktu akak angkat tu cap, bau baby tu wangi gila cap. Wangi gila. And then akak letak ke baby tu comel gila, baby perempuan. And akak tanya macam mana, okey tak? Kata okey kak, semua alhamdulillah, anak saya pun selamat, alhamdulillah. Tapi itulah, saya ni je. Kau boleh expect apa lah? Saya ni je. Oh kenapa awak? Awak kenapa? Doktor tu tanya lah, nurse tu tanya. Oh tak ada apalah kak, waktu tu. So akak pun macam mungkin dia ada benda nak cakap tapi dia tak nak cakap kan. So akak pun letak baby tu ke tepi, dan akak tutup lampu lampu bilik besar tu. And ada satu lampu kecil lah memancar ke arah tilam tu. Dan akak pun nak keluar. And waktu akak nak keluar tu cap, akak terdengar bunyi macam ada benda menetes tau. Macam tu waktu tu. So akak pun macam apa yang meleleh ni, apa yang menetes ni. Waktu tu kan akak macam insecure lah. So akak pun macam toleh ke belakang. Masa akak toleh ke belakang tu cap, akak nampak cap, dekat katil patient tu, langsir tu dah tertutup cap. Bawah tu cap, menetes-netes cap darah. Banyak gila cap waktu tu. Banyak gila. Akak dah macam kenapa patient ni? Akak pun lari balik ke arah katil tu. Akak buka langsir tu. And kau tahu tak, dekat situ cap, tak ada orang langsung cap. Tak ada manusia, tak ada bayi, tak ada apa-apa cap waktu tu. Tapi apa yang buat akak seram cap pada waktu tu, akak buka area selimut dekat katil tu, dekat bawah tu ada satu tumpukan darah tau cap. Waktu tu time tu memang akak meremang. Akak lari keluar, akak pergi dekat
meja budak tu, and akak cakap lah pasal benda tu. And waktu tu budak tu pun ikut akak pergi ke bilik 11. And then pada waktu tu, sebelum kita orang masuk cap, kita orang terdengar lagi bunyi bayi menangis cap. Tapi kat dalam tu akak sure memang tak ada orang. Akak dengan kawan akak tu masuk, and buka lampu apa semua, and masih lagi nampak tumpukan darah tu dekat situ. Dan pada waktu tu kita orang ni pun panggil doktor yang lain dan juga beberapa pegawai yang lain untuk bantu, and then diorang bersihkan lah kawasan tu. And pada waktu malam tu juga kami ni dilaporkan bahawa sang ibu tu telah pun selamat melahirkan bayi tersebut, tetapi beliau telah pun berjumpa dengan ilahi pada malam tu juga, dan tak dapat diselamatkan lah. So akak share dengan korang ni bukan sebab akak nak takutkan ke apa, tapi itulah pengalaman akak yang akak lalui ketika akak bekerja di hospital ini. So itulah dia guys. Dahsyat kan? Haush. Kau ingat apa, biasa-biasa nak jadi doktor ni, memanglah belajar memang pandai, resiko pun benda-benda macam ni kan, kita tak tahu. Tapi apa yang Acap boleh simpulkan dalam kisah akak ni, bagi aku kan, mungkinlah kot doktor tu terlepas pandang masa nak bawa ke labor room ke, ada darah yang tertinggal ke, aku tak tahulah, alam lah kan. Tapi kalau aku kat situ aku seramat. So itulah dia guys, cerita tentang Ghospital untuk malam ni. So aku harap korang terhibur. Okay, so kepada korang yang mungkin belum follow lagi IG Acap, TikTok Acap, jangan lupa follow. Nama sama Ashraf. So terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa di video seram akan datang. Besok mungkin akan ada konten baru juga. Jangan lupa guys, I see you. Kita jaga diri, jaga SOP. Kita belum menang lagi. Kita gerak dulu. Papa Roger, ciao dulu. Assalamualaikum. Bye.